kepada Wan Adam. Silakan Wan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum kita bermula, saya nak tanya, apa khabar Prudential? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. So assalamualaikum dan selamat pagi kepada hadirin hadirat sekalian yang bersama dengan saya pada malam ini. So alhamdulillah, pertama sekali saya ingin berterima kasihlah kepada Encik Hakim dan juga barisan-barisan daripada Takaful Team kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk memberi perkongsian sedikit kepada anda semua. Dan sebelum saya bermula, saya juga ingin mengucapkanlah terima kasih kepada orang-orang hebat yang membantu mendidik saya, Haja Siti Fariza, saya punya agency manager, dan juga Tuan Haji Firdaus Lau dan juga Cikgu Rosman bin Kasim lah. Tanpa mereka, siapalah saya pada hari ini. Okey. So insyaAllah TBM 90 kan bermaksud mereka telah memberikan 90 minit kepada saya lah untuk berkongsi kepada anda semua. Hari ini agak ada kelainan sikit. Kalau sebelum ni TBM 60 dia forum style. Tapi hari ini saya akan berkongsi secara directly lah untuk untuk sejam yang akan datang ni. Okey. So mudah-mudahan kita boleh sempatlah go through semua slide yang saya telah prepare untuk anda semua. So tanpa melengahkan masa, saya nak masuk kepada topik perbincangan saya pada malam ini. So tajuk dia simple lah, seperti mana diceritakan tadi, stay strong and be bold. Okay, macam mana kita nak start strong kan, bermula tahun kita dengan terus berlari kan. Orang kata taklah kita berjalan pelan-pelan kan, achieve target kita seawal-awal tahun, taklah menunggu Disember baru kita nak capai. So sebelum saya nak masuk pada topik perbincangan, saya nak kenalkan diri sedikit lah. Sangat ringkas saya punya introduction ni, sebab saya rasa ramai lagi yang masih belum kenali saya lah. So nama yang diberi Wan Adam bin Wan Kamarudin. Saya Unit Manager 2 bersama dengan Prudential. Saya seorang fresh graduan daripada Royal Melbourne Institute of Technology daripada Melbourne, Australia. Dan sebaik saja balik daripada sana, saya join Prudential pada usia 23 tahun pada tahun 2015. Dan alhamdulillah, melalui program EDP kan, saya juga telah promote sebagai Unit Manager 1 pada usia 26 tahun dan promote ke Unit Manager 2 pada usia 28 tahun lah. So alhamdulillah perjalanan saya orang kata dipermudahkanlah setakat ini, dan moga saya boleh capai lagi banyak lah dalam industri ni insyaAllah. Okay, so masuk pada topik perbincangan kita. Kenapa kita patut start early? Sebelum kita nak tahu macam mana nak start early, kita kena tahu kenapa kena start early. Penting ke? Kenapa tak tunggu tengah tahun baru kita nak berlari kan? Ataupun kenapa tak tunggu hujung tahun baru nak berlari? Kenapa start awal tahun? Ini adalah beberapa poin yang saya telah prepare untuk anda semua. Next slide please. Yang pertama adalah masa. Siapa dekat sini, dia ada perasaan, dia selalu cakap, kalau lah aku ada banyak masa kan, bukan saja dalam setahun tau, dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan kan, kita selalu cakap ke diri kita, kalau lah saya ada masa lebih kan best, banyak benda saya boleh buat kan, banyak benda saya boleh capai dan sebagainya. So sama juga macam setahun, kita ada setahun untuk kita melaksanakan tugas kita, untuk kita mencapai target kita kan. Elok-elok kita boleh merancang dengan kesenangan untuk mencapai target itu. Kenapa kita nak tunggu hujung tahun kan? Berlari masa tu kita betul-betul push diri untuk capai target kita, sedangkan kita diberi 12 bulan untuk capai kita punya target. Sebab itu saya cakap, time itu equals to money kan. Setiap masa yang kita biarkan dia berlalu tanpa ada apa-apa keuntungan, maka kita akan kehilangan duit. Sebab itu tak kisahlah Januari ke Februari ke awal tahun ni, kita sepatutnya berlari sebab kita menggunakan masa. So sama ada kita nak gunakan masa itu ke arah perniagaan kita ataupun tidak. Itulah pilihan yang kita kena buat sebenarnya. Nombor 2, advantage. Advantage ni sebenarnya dalam mana-mana orang kata sukan ke ataupun industri kan, kita nak ada advantage dalam kita punya goal. Maksudnya, lagi cepat kita berlari, lagi dekat kita dengan target kita, lagi senang tahun kita akan berlangsung, betul tak? Sebab itu kita buat benda ni cepat-cepat. Advantage. Sebab sedar ataupun tak sedar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya kita berlari daripada awal tahun, sebenarnya kita boleh buat lagi banyak tau. Tak percaya, cuba kepada anda semua, cuba tengok Disember punya production berapa banyak, last quarter punya production buat berapa banyak.
Kalau korang ambil Disember punya production tu, darab dengan 12 bulan, Masya Allah, berapa banyak dah TPC kita dalam setahun sebenarnya kan. So bermakna, kalau kita boleh lakukan apa yang kita lakukan pada bulan 12, kenapa kita tak lakukan benda yang sama untuk setahun? Lagi banyak yang kita boleh capai. Itu yang saya cakap dekat sini. Sebenarnya kita boleh buat, dan kita boleh buat lagi banyak. Tapi kita, bukan nak kata kita tak reti, cumanya kita tak bermula daripada awal tahun sahaja. Itu sebabnya kita nak start daripada Januari, berlari terus untuk dapatkan advantage yang kita nak. Mana kita tahu asalnya kita target macam ni, tapi bila kita lari pada Januari, kita dapat lagi banyak kan. Asalnya target MDRT, tiba-tiba dapat COT dan selanjutnya kan. Sebab itu kita buat daripada awal tahun. Yang seterusnya adalah uncertainty. Saya tak tahu bagi anda semua, tapi saya kan, semenjak 2 tahun yang lepas, kita pun dah hidup dalam fasa pandemik kan. Siapalah sangka senario seperti itu boleh berlaku dalam hidup kita, betul tak? Di mana berlaku pandemik, lockdown dan sebagainya. Tak pernah kita terfikir sekalipun benda tu boleh jadi dekat diri kita ni. Tapi hakikatnya dah berlaku. So bila kita masuk dalam tahun baru ini, 2022 ni, kita patut accept the fact that apa-apa saja boleh berlaku dalam setahun. Apa-apa saja kan. Tak tahulah bulan 6, bulan 8 nanti apa akan terjadi kan. Bukan saja daripada segi pandemik, masalah diri kita sendiri ni uncertain. Maksudnya hari ini saya sihat tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bekerja. Esok, lusa, bulan depan dan seterusnya, kita tak boleh garanti. So setiap peluang yang kita ada, setiap masa yang kita ada, kita patutnya berlari daripada sekarang. Sebab kita tidak tahu apa akan berlaku nanti. Sebab terlalu banyak uncertainty sekarang ni tuan-tuan puan-puan, betul tak? So sebab itu kita nak pastikan apa yang kita nak capai, kita buat cepat-cepat kan? Supaya by the time anything happens, kita dah settle lah apa yang kita patut buat sebenarnya. Itulah kelebihan kenapa kita start early of the year. Start daripada sekarang. Jangan tangguh-tangguhkan. Okay? Yang keempat, responsibility kan? Ada dia, mungkin daripada saya pun kadang-kadang bila masuk awal tahun kata mungkin kita nak rest kejap kan. Disember kita dah push diri kita kerja kan, bersungguh-sungguh. Tetapi tanggungjawab harian kita tu ataupun saya tu tak boleh ditinggalkan. Maknanya tanggungjawab saya sebagai seorang penasihat takaful, seorang leader takaful, apa yang saya kena buat setiap hari. Tanggungjawab saya kepada masyarakat, menyebarkan kepentingan dan manfaat takaful kepada masyarakat, saya tak boleh tinggalkan. So meskipun saya nak rehat, saya tetap kena laksanakan tanggungjawab itu. Sebab itulah pekerjaan ataupun perniagaan yang saya sertai kan. Bukannya orang kata tanggungjawab ini bermula bulan 6 ke atas, tak. Dia bermula setiap hari. Itulah responsibility kita kepada perniagaan ini, kepada rakan-rakan kita, kepada agensi, kepada company. So kita kena sentiasa melaksanakan tanggungjawab kita setiap hari. That is why kita kena bekerja dan melakukan tugas kita every single day. Dan itulah sebabnya kenapa kita kena start daripada awal tahun. Tak boleh kita tunggu bulan 2, bulan 3. Sebab banyak kelebihan je kalau kita start. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So next slide, kita nak tengok pula apa yang patut kita buat. Andai kata kita dah tahu dah, okay, kenapa saya patut start early? Sebab yang saya katakan tadi. So apa yang kita patut buat? Kalau ada di antara kita ataupun saya sendiri tak buat lagi, maka inilah apa yang saya kena buat dulu kan. Saya yakin bulan Januari kita semua penuh dengan aktiviti ataupun event RPW, APW dan sebagainya. Apa tujuan ni, program-program itu? Adalah untuk kita analyse balik perniagaan balik. So kita tengok, analyse balik tahun lepas punya perniagaan ataupun kuartal lepas punya perniagaan. Ada tak kerja yang kita telah terlepas pandang? Sebab apa kita kena tengok balik? Sebab bulan 12 kita ni berlari macam kereta api. Kadang-kadang kita terlupa, lupa nak follow up dengan orang ni kan. Lupa kita nak hantar quotation ke orang ni. Sebab masa tu kita fokus yang mana yang cepat kan, sampai kita tertinggal, terlupa. So kita tengok balik, ada tak kerja-kerja yang kita yang tertinggal? Ada tak yang kita buat kan? Next, kita kena plan dan strategize. Kita kena tengok balik dalam kita nak berlari ni, apa kita punya perancangan kan? Harian kita, mingguan kita, bulanan kita, macam mana kita nak lakukan aktiviti tu, dan apakah strategi yang terbaik untuk kita lakukan dalam bulan 1. Macam Bro Sadiq kata tadi kan, nak buat benda sama, expect result berbeza, gila namanya. So kita kena tahu apa kelainan yang kita nak bawa pada 2022 kan. Setiap benda kan, tak kisahlah company, apa-apa produk sekalipun, semua ada transition di mana dia evolvekan perniagaan dia kepada langkah yang berbeza. So kita kena tahu juga untuk diri kita sendiri apa strategi kita.
Dan seterusnya kita kena tengok juga pada execution kita. Adakah kita dah execute tugas kita seperti mana yang telah dirancang? Kan? Sebab kalau kita tak execute apa yang dirancang dekat APW ke apa ke, then kenapa kita plan in the first place? Apa tujuan kita merancang sesuatu kalau kita tak buat pun benda tu? So adakah kita dah melakukan aktiviti ataupun kita punya target seperti mana yang dirancang? Sekiranya dah buat, kita kena re-evaluate. Now, re-evaluate ni kadang-kadang kita selalu tengok sebulan baru nak re-evaluate balik. Kadang-kadang kan, guys, seharian pun kita boleh re-evaluate tau. Saya kadang-kadang malam sebelum tidur, I like to re-evaluate my day. Satu hari punya pekerjaan kita re-evaluate. Sama ada, adakah apa yang kita buat tu produktif, adakah perkara yang kita buat tu cukup baik ataupun perlu diperbaiki, ataupun apa yang kita buat tu mendekatkan kita dengan goal kita ataupun menjauhkan kita dengan goal kita. So kita kena evaluate balik supaya bila esokkan hari tiba, kita tahu, oh, adakah benda berbeza yang kita kena buat, kan? Ada tak kelainan kita nak tambah dan sebagainya. That is the important thing that we need to do first. Sebab kita tak boleh lari begitu saja, betul tak? Kita kena ada perancangan supaya bila kita lari ataupun bila kita tembak sesuatu, kita tembak tepat-tepat. Tak nak bagi sasar daripada kita punya matlamat sebenarnya. Okay, so next slide. Kita tengok pula things that I do in January. Mungkin saya boleh kongsikan dengan anda serba sedikit apa yang saya lakukan dalam bulan Januari. Okey, saya yakin ramai di antara anda telah pun hantar diary-diary, kalender dan sebagainya kepada klien-klien anda. Mungkin ada yang spill over, masih tengah buat dalam bulan 1. Okey, itu adalah satu event ataupun aktiviti yang bagus, kan? Kalau anda belum buat lagi, kan, boleh hantar. Tapi kita hantar personally. Sebab apa? Kita nak hantar dan berjumpa diorang sekali. Dan kita nak update dengan diorang latest info yang telah diberitahu oleh Prudential BSN Takaful. Siapa attend, kalau ada di antara anda attend sesi pagi tadi oleh medical team PBTB, diorang ada update banyak info baru tentang COVID. Kalau korang tak tahu, korang boleh tanya apa korang punya rakan-rakan kejap lagi. Info-info macam ni yang kita kena jumpa klien balik, update diorang. You tahu tak, Prudential BSN telah pun announce yang macam ni, supaya diorang dapat tahu informasi itu. Dan at the same time, itulah waktu yang sesuai untuk kita cross-sell ke, upsell ke, ataupun dapatkan referral. Mungkin pada waktu yang kita jumpa tu, diorang tersedak, ada kawan ke, ada jiran mencari ke, kan? Kita tak tahu. Tapi bila kita berjumpa, kita meningkatkan lagi peluang itu daripada tak jumpa. Tak jumpa tak tahulah. Tapi bila dari depan muka dia terfikir pula benda tu, kan? So itu antara apa yang saya boleh buat pada awal tahun ini. Yang kedua, re-follow up cases. Saya cakap tadi, mungkin dalam bulan 12 kita kerja terlalu laju, kan? Duk call berapa ratus orang, kan? Duk approach berapa ratus orang. Kadang-kadang kita lupa. Lah saya lupa follow up dengan orang ni, lupa hantar quotation, ataupun lupa dapatkan kata putus dia nak ke tak nak, ataupun lupa set appointment. So kita boleh jumpa balik prospek-prospek yang kita tertinggal pada bulan 12 hari tu. Mungkin ada banyak, kan? So kita tengok balik siapa orang-orang itu. Adakah kita boleh jumpa pada bulan 1 ini untuk kita settlekan kes-kes dia, ataupun kita nak follow up balik sama ada dia berminat ataupun tidak dan sebagainya. Okey, dan seterusnya, adakah kita melakukan annual check up bersama klien klien kita? Ini adalah satu perkara yang saya suka. Annual check up ni bukan saja kita nak review polisi dia. Kita boleh buat annual check up untuk tengok nomination dia adakah updated ataupun ada tak perubahan, contact detail, alamat adakah dah up to date ataupun perlukan apa-apa perubahan. So bila saya buat annual check up ni, memberikan peluang untuk saya untuk kita cerita tentang plan-plan, program-program, kempen-kempen yang ada supaya diorang lebih berminat ataupun dah tahu tentang perkara itu. So that is why I buat this annual check-up. Memberi peluang untuk kita berjumpa dengan prospek kita, kan. So inilah tujuan dia kenapa kita kena selalu buat annual check-up. Dan at the same time, sekiranya kita buat analisa bersama klien kita, kita tahu tahun apa dia perlukan produk apa. Betul tak? Maksudnya, mungkin dalam analisis yang kita buat dengan dia, pada waktu yang dia beli, dia perlukan medical. Contohnya. Okey, kita dah selesaikan. Mungkin pada Januari ini, kita boleh upsell lagi. Mungkin dia perlukan hibah balik. Mungkin dia perlukan income replacement. Mungkin dia perlukan produk-produk lain. So, kita boleh jumpa untuk menyelesaikan perancangan kita bersama dengan dia yang seterusnya. Itulah sebabnya kita buat annual check-up itu. Alright? Now, ini adalah untuk existing customer. What about new customer? Sebab mungkin ada di antara kita seperti saya tak banyak existing customer, kan. So kita kena sentiasa cari customer baru. Dan itu yang pertama, kalau anda sudah ada ataupun participate dalam roadshow, itu event-event yang kita boleh ada roadshow ataupun kita ada booth, bagus. Di situ adalah satu platform yang bagus untuk kita
cari prospek-prospek baru, dapat tahu kenalan-kenalan baru kan, mencari market baru. Itu satu program yang bagus. Saya pun sertai ataupun saya pun ada kita set up booth di beberapa tempat untuk kita ada aktiviti sedemikian. Seterusnya kita pun boleh buat direct approach kan. Kita punya approach pada customer never stop. Di mana sahaja, tak kisah waktu, tak kisah keadaan, adalah peluang untuk kita sentiasa berjumpa dengan orang, sentiasa bercakap dengan orang. Dia bukannya waktu kerja je kita fikir, oh aku tengah kerja ni baru nak approach orang. Malam tak boleh, pagi tak boleh. Tak semestinya, betul tak? Anytime, anywhere we can approach people out there untuk kita kongsikan tentang kelebihan produk ataupun takaful ni, kegunaan dia, kenapa dia patut ada kan. So kita boleh buat aktiviti ini untuk kita mencari new customer acquisition. Kita kena sentiasa cari customer baru sekiranya kita punya customer base yang sekarang tak cukup besar. Dan yang ketiga, kita kena sentiasa build a new market. Saya diajar begini, if you don't have a market, build a new market. Itu yang saya diajar. Okey, di mana kalau market saya yang sekarang ini tidak berkembang ataupun tidak membesar ataupun dia kekal macam tu je, saya kena bina market baru melalui aktiviti-aktiviti yang seperti ini. Banyak aktiviti lain sebenarnya yang saya boleh buat, yang saya tak tera kat sini. Contohnya ada yang buat office canvassing, door to door punya approach pun ada, kita buat nesting pun ada. Terlalu banyak aktiviti yang kita boleh lakukan sebenarnya dalam seharian. Soalnya, adakah kita melakukan aktiviti tersebut? Itu je. Sekiranya kita lakukan, bagus, terbaik. Tapi kalau kita belum bermula aktiviti tersebut, now is the time that we can start and learn how to we do these activities. Okay, so next kita nak tengok ideal number. So daripada tadi kita tahu kan macam mana apa yang saya buat dalam bulan Januari dan sebagainya. Okay, target apa yang saya buat ni untuk apa sebenarnya kan? Bila saya buat approaching aktiviti harian, apa yang saya buat? So biasanya bila harian saya bekerja, saya keluar mencari orang, ini target yang saya perlu dapatkan dalam satu minggu, iaitu 2 kes 3,600 punya TPC, okay, per week, ataupun 4 kes 2,400 TPC per week. So this is my target, ideal number that I want to achieve every week. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada 24 jam satu hari. Kalau tak cukup banyak, kita ada 168 jam setiap minggu. Kalau tak cukup banyak, kita ada 10,080 minit seminggu untuk kita dapatkan 2 kes. So bermakna bukan setakat 2 kes tau. Saya yakin kita semua boleh dapat lebih daripada itu sekiranya kita menggunakan waktu kita dengan sebetulnya. Sebab tu kita cakap tadi, kenapa start early? Bukan saja start early daripada segi setahun tau. Kita kena start early, dalam seharian pun kena start early kan. Pukul berapa kita start bekerja dan kita keluar rumah dan sebagainya untuk melakukan aktiviti. Sebab masa itu emas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. That is why kita kena utilize every hour, every minute in a day ke arah perniagaan kita supaya perniagaan kita kekal berkembang. Bukan saja every day, every week, every month, sampailah cukup setahun. Dan kalau kita disiplin enough untuk capai perkara itu, Masya Allah, betapa besarnya kita boleh nampak result yang kita boleh dapat daripada apa yang kita buat. Sebab itulah kita kena work towards our goal every single day. Sebab masa tu banyak. 24 hours you can do so much. Banyak benda yang kita boleh lakukan dalam 24 jam. So jangan kita cakap tak cukup lah 24 jam. Masya Allah, sebenarnya banyak yang kita boleh buat. So ini yang kita nak, ideal numbers yang kita cuba dapatkan ataupun saya cuba dapatkan. Sebab apa? Kalau kita buat 2 cases 3,600, insyaAllah kita boleh juga capai kita punya MDRT. Okay, next slide. So now, bila saya cakap dua nak dapatkan 2 case tadi tu, alright, kita kena tengok saya suka share pasal benda ni tau. Untuk dapatkan 2 kes tu, mungkin saya satu ketika dahulu, saya selalu terfikir, kalau jumpa 2 kes, maknanya jumpa 2 orang je lah kan. 2 orang beli, settle je lah seminggu. Sebenarnya tak seperti itu. Kalau korang tahu law of probability, ni masuk matematik sikit lah ni kan. Mungkin ada yang pakar matematik kat sini kan. Okay? Kita cakap pasal law of probability kan. Iaitu kan, the extent to which something is likely to happen, tu tak? Law of large numbers. That is why, kalau kita nak meningkatkan probability kita dapat close case ataupun kita dapat orang sign up apa-apa dengan kita, kita kena ada large numbers.
That is why every single day we must see more and more people, not less and less people tau. Because the more people that we see, lagi ramai orang kita berjumpa, meningkatkan lagi probability kita akan dapat satu kes. Sebab itu saya selalu pesan kepada diri saya sendiri, di mana in order untuk saya dapat result yang sama ataupun result yang lebih, I need large numbers. That means I need to see more and more and more people. So setiap hari target saya adalah untuk jumpa orang lagi. Sekiranya target saya tak capai, saya kena jumpa lagi ramai. Sebab apa? Saya tahu in order untuk meningkatkan probability saya dapatkan keputusan itu ataupun result itu, I need to increase my numbers. So if you want to increase your cases, meningkatkan cases, kita kena meningkatkan appointment. Kalau kita nak meningkatkan appointment, kita kena meningkatkan approaching. Kalau kita nak meningkatkan approaching, kita kena meningkatkan prospect. Itulah maksudnya. That means every single part yang kita kena buat, kita kena perbanyakkan. Barulah kita boleh dapat capai target yang kita nak sebenarnya. Itu yang kita kena sedar sebenarnya kan. Sebab no one is perfect kan. Saya tak tahulah, saya sendiri takkan boleh kan. Setiap orang saya jumpa, saya closing terus kan. Saya tak cukup hebat lah. So sebab itu saya sedar bahawa in order untuk saya dapat result yang saya nak, saya perlukan numbers yang besar. So apa yang saya target tadi itu, every single day I must see a lot of people melalui aktiviti-aktiviti yang saya telah ceritakan tadi. And every single day, multiple types of activity yang saya lakukan, demi saya tahu at the end of the day what is the result that I want. So inilah apa yang saya nak pastikan kita semua buat sebenarnya, iaitu law of large numbers. Okay, so next. Okay, so daripada semua perkara itu membawalah kepada satu lagi topik, iaitu mindset as a young entrepreneur. Saya yakin kan, saya diajak untuk hadiri pada sesi ini kerana kita mempunyai ramai rakan-rakan, lebih-lebih lagi daripada golongan-golongan muda yang bersama dengan kita sekarang ni, fresh graduate dah mula bersama dengan kita dan sebagainya. Semuda usia 20-an, 21 pun dah bersama dengan kita. So as a young entrepreneur, masa saya start seperti 23 tahun hari tu kan, dulu, number one, I always believe in working hard, betul tak? Tak ada resepi lain lah, melainkan kita kerja kuat sekuat yang mungkin. That's why selagi mana kita muda dan kita berupaya, kita kena gunakan kelebihan kita untuk bekerja keras. Alright? Dan dalam masa yang sama, saya pun diajar untuk menjadi seorang yang solution oriented dan bukan problem oriented. Problem oriented ni macam mana? Maksudnya kalau kita ni fikir masalah je, tayar rosak lah, hujan lah, tak boleh, tak ada duit lah, tak cengguk, tak top up lah kan. Itu problem oriented lah. Kita asyik fikir masalah je. So, tapi saya diajar untuk kita jadi solution oriented. Dalam setiap masalah pasti ada penyelesaian dia. So kita kena cari what is the solution, macam mana kita nak overcome every problem. So dalam kerja kuat, kita kena be solution oriented, supaya itulah yang akan membawa kita lebih ke hadapan. Yang kedua, upgrade yourself. Bermakna apa? Bermakna walaupun kita muda, ramai ada yang mungkin saya satu ketika dahulu pun terfikir benda sama. Kita ni muda, ada ke orang nak beli daripada kita? Ada orang nak percaya kita kan? So tapi saya percaya sekiranya kita upgrade diri kita menjadi seorang yang orang kata lebih berilmu, lebih orang kata ada capability, of course you can do it. Tak menjadi alasan. So always upgrade yourself. Upgrade ni macam mana? Nombor satu, kita kena menimba sebanyak ilmu yang mungkin daripada semua orang, tak terkecuali siapa pun kan? Because the more knowledge that you have, the more things that you can say to the prospect. Tak ada masalah pun you nak jumpa siapa pun. Saya sendiri, untuk pengetahuan anda semua, kebanyakan customer saya sendiri semua atas 50-an, 60-an kebanyakan customer saya, walaupun saya seorang yang muda. So it's not a problem for us to approach orang yang lebih tua daripada kita. Janji kita upgrade diri kita daripada ilmu yang kita ada. Nombor dua, bukan saja upgrade ilmu, upgrade kepakaran kita. Macam mana kita present diri kita pada customer kan, macam mana kita bercakap, macam mana kita nak bagi dia faham tentang apa-apa produk, quotation dan sebagainya kan, macam mana kita nak orang kata membantu dia dan sebagainya. So upgrade diri kita to be a better version of diri kita. InsyaAllah kita akan buat lebih baik lah. Yang seterusnya, be responsible to yourself and others. Yang ni saya selalu pesan pada diri saya lah, untuk ada self respect.
Maksudnya, bila saya bangun setiap hari bekerja, saya selalu tanya diri saya dalam pilihan yang saya buat, adakah saya akan respect diri saya sekiranya saya buat pilihan itu? Contohnya, kita ambil lah pilihan yang kita ambil pilihan macam ni, bekerja dan tidak bekerja. So bangun pagi, kita ada pilihan itu, sama ada saya nak bekerja ataupun tidak bekerja. So I always ask myself, adakah saya akan respect diri saya sekiranya saya bekerja, ataupun adakah saya akan respect diri saya sekiranya saya tidak bekerja? So which one saya akan respect diri saya? If by working that day akan membuatkan saya respect diri saya, then I work. Betul tak? That means every decision that I make, I will always ask myself, will I respect diri saya sendiri sekiranya saya buat benda tu? If yes, then kita teruskan. Dan itu akan membuatkan kita lebih accountable kepada diri kita, memastikan kita ni bukan saja bekerja, tapi kita bertanggungjawab kepada diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita dan juga masyarakat. Sebab itu penting untuk kita ada pemikiran sebegitu. Kalau tidak, kalau kita tak kisah pasal benda tu, kita langgar je lah. Kerja, tak kerja sudah, kan? Itulah kita kena mindsetting, kita kena ubah. Kita kena be responsible kepada saya, diri sendiri, kepada isteri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agensi, kepada company, dan kita akan push diri kita to always be the best version of ourselves. Itu yang paling penting. Alright, so next. Alright. Okay, now this is in terms of my leadership advice kepada anda semualah. Saya ni tak adalah orang yang hebat mana cuma dijemput untuk pada malam ini untuk memberi perkongsian pada anda semua. Tapi Alhamdulillah, apa yang saya boleh kongsikan in terms of leadership advice adalah nombor satu, in terms of recruitment, a lot of people are making bold choices now for a better future. Betul lah tu, saya tipal dengan Prudential Matic Airline kan, be bold kan. Ramai orang memang dah berani mengambil keputusan yang luar kebiasaannya, betul tak? Di mana selalunya kalau kita tengok fresh graduate, terus dia akan masuk ke dunia pekerjaan kan, apa-apa yang dia belajar lah. Tetapi sekarang ni ramai dah ambil keputusan untuk berniaga pada awal kan. Even ada yang sampai tak sambung belajar, diorang terus berniaga dan sebagainya. So orang sekarang memang diorang dah berani mengambil keputusan yang besar seperti itu. So opportunity yang sangat besar sebenarnya untuk kita rekrut mereka-mereka ini, kerana diorang dah memang fikir macam tu. Even hari ini, tengah hari tadi, saya ada satu interview bersama seorang graduan. Dia belajar dalam background dia dalam biotech. Biotech. So biasanya orang yang belajar begitu khusus, dia mestilah nak bekerja dalam bidang yang dia dah belajar, because dia memang terlalu khusus. Biotech tu lah, lainlah dia ambil satu, orang kata, background yang luas. So bila dia masuk macam tu, tapi dia berani untuk mengambil keputusan untuk tak bekerja dalam bidang tu, malah bersama dengan kita dekat industri ini. So keputusan-keputusan itu memang akan dibuat. So kita boleh pergi jumpa orang-orang di luar sana untuk berkongsi peluang yang ada dekat sini. Kita semua dah tengok dah, Takaful team tadi dah tunjuk perbezaan tahun demi tahun kan. Kita ingatkan disebabkan pandemik makin drop, tapi makin meningkat. MDRT pun makin meningkat. Maknanya peluang itu sangat cerah untuk mereka di luar sana. So this is the best time for us to recruit more and more people ke situ. Sebab itu bagi saya sendiri dan juga yang diajar juga oleh agensi saya dan juga kita punya associate, di mana kita kena bawakan kandidat setiap minggu. Setiap orang kena bawa kandidat untuk ceritakan, ada tak recruitment activity yang kita lakukan setiap hari? Kan? Kadang-kadang bukannya kita tak boleh recruit. Kadang-kadang kenapa aku tak boleh recruit? Kenapa orang tak masuk? Sebab kita tak ada aktiviti recruitment tu pun. Kan? So adakah kita melakukan aktiviti tu on a daily basis? Kan? Ada tak kita jumpa orang untuk BOP ataupun untuk sembang tentang peluang kerjaya yang ada dekat sini? Sekiranya ada, okey, balik kepada law of probability tadi, di mana sekiranya saya inginkan result yang besar, walaupun untuk recruitment, I need law of large numbers. That means I know in order untuk saya dapatkan recruit berapa banyak yang saya nak, saya perlukan lebih ramai orang yang saya perlu jumpa untuk ceritakan tentang kerjaya ini. Barulah akan meningkatkan lagi peluang untuk saya rekrut orang tersebut. Okay. Dan akhir sekali, apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua adalah, as a leader yang dikongsikan oleh Bro Sadiq tadi kan, walaupun saya achieve saya punya MDA, Alhamdulillah, ini semua kerjasama daripada pasukan, dan saya juga capai MDRT saya kali kedua. So apa yang saya boleh kongsikan pada anda semua, sebab ada soalan yang diajukan dekat saya, macam mana saya boleh balance semua itu kan, daripada segi
personal sales, lepas tu nak jaga team recruitment dan sebagainya. Nombor satu adalah kita kena ada proper jadual. Proper jadual bermakna setiap hari kita penuh jadual kita, kita tahu apa yang kita buat. Okay, supaya kita tak ada teka-teka dah apa yang kita nak lakukan dalam harian kita. So number one, macam saya, kita tahulah pagi semua pukul berapa kita start, tengah hari kita ada apa, petang ada apa, malam ada apa, tengah malam ada apa. So kita penuhkan jadual itu. So every single day, bila kita bangun daripada tidur, kita bersiap, kita tahu dah immediately ke mana yang kita nak pergi, apa yang kita nak buat. So kita akan lebih produktif dan lebih efisien sekiranya kita ada jadual tau. Sebab apa? Kita tak membazir masa sini sana kan. Kita macam teka-teka dan sebagainya tu. Yang kedua, high execution with low margin of error. Yang kedua, kita kena execute apa yang kita telah merancang tanpa ada error yang banyak. Maksudnya ada benda yang banyak tak jadi dan sebagainya, ataupun kita tak lakukan benda tu dan sebagainya. So kita kena pastikan apa yang telah dirancang kita kena buat. Contohnya kalau hari ini saya dah set untuk buat direct approach, saya kena buat lah. Kalau hari ini saya dah buat, saya kata saya ada booth, saya kena buat lah. Kalau hari ini saya dah set untuk recruitment, saya kena buat lah. So high execution. Soalnya saya selalu tanya diri saya, have I worked enough in order to achieve my goal? Adakah kita dah kerja kuat untuk achieve goal kita, ataupun kita boleh push diri kita sendiri lagi? Sebab itu yang saya selalu remind diri saya. Number 3, proper planning and strategy. Kita kena plan betul-betul. Jadual lain tau. Jadual adalah harian punya. Plan ni maksudnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun punya perancangan, dan juga strategi. Apa strategi yang dilakukan pada setiap bulan? Because every month is different, every day is different. Kita tak boleh buat benda sama every day, ataupun every month, ataupun every 3 months. Kita kena tahu apa strategi yang bagus untuk kita berjumpa dengan orang di luar sana. Betul tak? Contohnya, saya bagi contoh bulan 12 hari tu, ramai di antara kita menggunakan strategi cashback, betul tak? Daripada Prudential BSN, cashback untuk warisan. So itu salah satu strategi. Now cashback tu dah tak ada bulan 1 ni. So bulan 1 ni, apa strategi yang kita nak implement pula kepada kita punya rakan klien-klien ataupun prospek-prospek baru. So itu yang kita kena fikirkan. Macam mana kita nak appeal to the customer, menarik minat-minat dia. So kita kena plan benda tu. Dan akhir sekali, how to keep yourself motivated with low burnout. So macam mana kita nak kekal positif, kekal motivated untuk capai target harian kita? Simple saja jawapan dia. Ni sebab selalu ramai orang tanya benda ni kan, iaitu the best way to keep yourself motivated is by being busy. Itu dia. Alright, because kalau kita busy kan, kalau kita busy pagi kat mana, tengah hari kat mana, petang kat mana, malam kat mana, kita tak sempat pun nak fikir pasal benda-benda kan. Sebab nak down pun kejap lagi nak jumpa orang, kejap lagi ada benda nak buat. So tak sempat kita nak nak rasa down ataupun kita rasa penat dan sebagainya, sebab kita terlalu padat jadual kita. So itu yang penting. So kita kena memastikan diri kita betul-betul penuh lah kan, busy dengan aktiviti yang memberikan keuntungan. Janganlah kita buat busy pula kan dengan benda-benda yang tak memberikan hasil. So dengan inilah 4 perkara ini, Alhamdulillah saya praktikkan, saya gunakan, di mana saya boleh capai saya punya MDRT dan juga saya punya MD. Saya ni bukanlah hebat mana, tapi daripada apa yang saya lakukan ini dan ajaran daripada semua leader-leader saya, Alhamdulillah inilah yang dapat memberikan result pada diri saya sendiri. So saya yakin mungkin benda-benda ini boleh membantu anda sedikit sebanyak lah. Itu yang apa yang saya dapat kongsikan pada anda semua. Alright, so kalau next slide. Okay, so saya punya sharing ni ada homework sikit. Kalau boleh lah, kita ada homework sikit. Benda ni bukan homework yang kena bagi balik lah. Ini adalah checklist untuk anda lah. Kalau anda yang hadir pada hari ini, cuba anda tanya diri anda sendiri. Have you re-evaluate your business? Sudahkah anda re-evaluate bisnes anda? Maksudnya kita tahu kedudukan bisnes tahun lepas, apa yang kita nak buat lain untuk tahun ni, apa yang kita nak capai tahun ni, apa perbezaan dengan tahun lepas, apa yang kita boleh perbaiki. Kita dah evaluate balik tak? Ataupun kita tahu tak apa yang membuatkan kita bagus last year yang boleh ditambah baiknya. For example lah. So nombor 2, kalau dah buat nombor 1, nombor 2 kita tanya pula, sudahkah anda mempunyai perancangan dan juga strategi untuk bulan Januari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sekiranya tak ada, ini pun dah 21 bulan kan. So saya rasa kebanyakan mesti dah ada kan.
So kalau andai kata tak adalah, macam diri saya sendiri ni tak ada kan, so saya kena plan dan juga strategize macam mana saya nak memastikan bulan 1 kita dapat result yang kita nak. Kenapa kita kena buat kan? Kita pun telah dengarkan kan, Prudential dan juga Prudential BSN telah memberikan kontes-kontes yang sangat menarik untuk quarter 1 ni, betul tak? Kita ada Club Med dan sebagainya kan. So rugi kalau kita tak capai. So soalnya macam mana kita nak plan dan strategize untuk kita capai target-target seperti itu. Kalau sudahkah anda prepare daily timetable? Maksudnya anda tahu setiap hari apa yang perlu dilakukan, siapa yang nak jumpa, aktiviti apa yang nak dibuat. Sudah ada ke tidak? Kalau belum, ini korang kena prepare lah, di mana kita tahu everyday apa yang kita nak buat. Alright. Now, contoh anda semua dah ada 1 hingga 3 ni, soalan untuk diri saya adalah, have you begun your execution? Dah bermula dah execute apa yang telah dirancang, seperti mana yang telah dirancang dekat RPW, APW ke, ataupun apa-apa event yang anda dah buat. Anda dah begin your execution ke belum? Kalau belum, saya tanya diri saya ni, saya tanya diri saya sendiri tau. Kalau belum, saya tanya diri saya, apa yang saya dah buat selama 21 hari ni? Sebab korang kena ingat, ada saya nak remind satu benda yang saya selalu remind diri saya sendiri lah. Untuk develop a habit, it will take 20 to 24 days. Faham tak? Okay, habit orang kata benda yang kita selalu buat habit kan, that means subconsciously kita boleh buat benda tu. Ambil masa 20 hingga 24 hari untuk develop. Bermakna kalau selama 21 hari ini saya telah develop habit tidak bekerja, habit itu akan berkekalan sampai dia akan masuk bulan 2, bulan 3 dan sebagainya. Melainkan kita patah habit itu. So sebelum kita develop satu habit yang kita tak nak, make sure kita pastikan kita start execution tu lah. Sebab apa? Nanti dah start habit, lagi berat kita nanti. Itu saya selalu pesan kat diri saya kan. Saya tak boleh benarkan diri saya untuk rehat, kerana akan menjadi satu kebiasaan. Kan orang kata rehat sehari 2, lala sebulan terus rehat, ataupun 2 bulan terus rehat. So itu yang kita tak nak mengelakkan. So kita kena start bergerak from yesterday lah. Bukan from now kena gerak. Daripada semalam dah kena gerak dah. Cuma tak gerak-gerak lagi. Alright. So ini checklist untuk anda semua lah. Kita kena lakukan checklist ini. Alright. So next. Itu saja slide yang saya ada untuk anda semua, yang saya dapat kongsikan pada anda semua pada hari ini. So akhir pesanan daripada saya kepada anda semualah, iaitu selagi mana kita mampu untuk bekerja, selagi mana kita boleh, badan kita sihat untuk bekerja, kita gunakanlah sebaik mungkin ke arah perniagaan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku 2-3 bulan yang akan datang. Mungkin saya ni kan, saya selalu cakap diri saya, what if saya jatuh sakit ke, apa-apa berlaku ke, dan saya tidak boleh bekerja, adakah saya puas hati dengan kejayaan saya setakat ini? Kalau belum, inilah masa dia untuk kita bekerja sekuat yang mungkin. Itu saja daripada saya, Brother Sadiq, untuk slide pada hari ini, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Wan. Encik Wan macam Wan Saiful. Rasa tua pula. Tak ada, itu namanya akan berpotensi menjadi orang yang besar dan orang yang berjaya, insyaAllah. Amin. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tapi rasanya kita ada beberapa minit, beberapa masa yang boleh kita address for Q&A, dan kita dah dapat satu soalan ni, Wan. Didi dia bagi soalan. Alright. Didi bagi, saya percaya kat dalam ni ramai U2 yang dahaga kepada skill-skill yang tertentu, even though dia orang dah tahu nak buat macam mana. Paling suka dia orang nak tahu adalah skrip. Adam ada buat tak your own skrip? Bila you buat approach melalui phone call, ada ke spesifik yang you tetapkan bila nak phone call, apa yang you cakapkan? Wah, soalan yang agak susah ya Didi. Mencabar ni. Okay. Alright, so untuk menjawab soalan itu, so saya pun setujulah dengan soalan itu, di mana ramai di antara kita, we always want to know the how. Maksudnya kita selalu tanya macam mana nak call, apa skrip nak tahu dan sebagainya kan. Dan kita selalu nak tahu sebelum kita buat. That means before nak call tu kita tahu semua benda tu prepared dan sebagainya. So apa jawapan yang saya boleh berikan pada anda, pada Didi dan juga pada yang baru yang hadir pada malam ini adalah, number one, before saya cakap pasal skrip, number one, you have to try and do the calling first. Because
numbers. Ingat saya cakap tadi, law of large numbers. You can have the perfect script in the world tapi tak boleh menggarantikan apa-apa result, because first you have to know benda tu probability. Maksudnya every call yang you buat tetap ada probability sama ada orang tu nak ataupun tak nak. So number one, law of large numbers. That means kita kena call and praktikkan dulu calling tu banyak-banyak. Number two, okay, kalau kita cakap pasal script ni terlalu banyak jenis. Okay, now untuk saya is simple. Bila saya buat phone call ataupun WhatsApp ke apa-apa yang kita buat dan apa cara yang kita approach, ingat macam saya sendiri lah, ini daripada pengalaman saya dan saya cakap untuk diri saya sendiri, di mana bila kita buat phone call, script ni sebagainya, tujuan dia adalah untuk kita set appointment. Bukan untuk menjual, bukan untuk cerita benda-benda lain, untuk set appointment. So, I keep it short and simple, di mana saya call orang tu, Assalamualaikum Mr. Prospect, nama saya Wan Adam bin Wan Takaful, daripada Prudential, Wan Takaful lah, daripada Prudential BSN Takaful. Saya call hari ini adalah untuk berkongsi tentang kempen yang ada bersama dengan Prudential BSN Takaful. So, kita akan cerita lah kempen-kempen yang ada. Macam tahun lepas kita cakap kempen tentang cashback. Kan? Tapi saya akan cakap dekat dia, tapi minta maaf cik, kalau kita untuk saya terangkan tentang kempen ini agak terlalu panjang melalui telefon. So boleh tak kalau saya jumpa encik secara face to face esok pada pukul 3 petang contohnya. Maksudnya kita terus bawa kepada appointment. Kita tak cakap lebih, tak cakap kurang. The purpose is to set the appointment. Dan dekat appointment barulah kita cerita apa yang kita cerita. Because opportunity kita lebih tinggi ketika appointment tu, bukan dalam phone call. Because if you do everything in a phone call, yeah, it may work, it may not work. That's the probability. So again, kita nak meningkatkan the probability. That means you should know probability untuk closing dekat phone call berapa, probability closing dekat appointment berapa, probability closing kat WhatsApp berapa. So if you know appointment punya probability lagi tinggi, then focus everything kepada appointment. Tolakkan semua kepada appointment and see the person. Masa you see the person, then barulah you cerita apa yang patut. Tapi to me honestly kan, there is no one single script that I can share to you, because I don't have, because macam saya kan, saya selalu call secara spontan tau Dik. Maksudnya hari ni script lain, esok script lain kan. Asalkan I make sure that I can get the appointment. And bila saya phone call dengan orang tu, bila saya bagi apa-apa skrip pun, contohlah dia bagi rejection, I akan persistent. Persistent maksudnya akan tanya, kenapa tak boleh cik? Cik tak free ke? Kalau esok tak boleh, lusa boleh tak cik? Ataupun cik pergi ke mana-mana ke? Ataupun cik duduk dekat area mana? Mungkin saya boleh datang dekat rumah cik, ataupun area yang berdekatan. We have to be persistent lah untuk set interview tu. Sampailah dia okey lah, jumpa je lah macam tu. Kan? So we have to be persistent. So there is no one single script. But I only believe in this. Mungkin ni boleh jawab. Dan saya suka cakap benda ni kepada semua budak-budak baru juga Dik, di mana law of large numbers. If you buat one phone call and you expect one appointment, tak boleh jadi Adik. You have to do a lot of phone calls and a lot of activity in order to secure the appointment that you need. So I believe if you buat law of large numbers, even you guna script yang salah, you tetap boleh lekat appointment. Itu kelebihan law of large numbers. So sometimes bila I jumpa orang kan, appointment, I know, macam saya sendiri, I know my capability, I know I cannot close setiap orang, but if I can see a lot of banyak appointment dalam satu hari, I can ensure that at least I can get one case per day, for example lah. That is where kita kena buat banyak aktiviti sebanyak mana yang mungkin. Alright, so saya harap menjawab soalan Didi lah Di. Kalau tak terjawab jangan marah saya Andy, minta maaf Andy. Tajam dia bagi Okey. Tapi menjawab, pada saya menjawab sebab apa? Didi dia tanya sebagai wakil kepada betul lah kan. Lepas tu ejen baru pula dia tak faham kan. Betul. Dia tak faham, dia ingat call ni kita jadi broker saham ke apa ke, nak suruh dia close deal dengan kita on the phone, tapi sebenarnya skripnya adalah kena rangka untuk set appointment je. Betul kan? Dia betul. Bukan nak close time tu. Ataupun dia kan, lagi satu mindset yang kita patutnya ada adalah, saya fikir kita call orang tau, kalau orang tu call kita, apa yang kita nak dengar daripada orang tu? Itu mindset yang kita patut ada. Contohlah orang tu call nak cerita pasal vacuum ke apa yang kita nak dengar dalam telefon tu, yang membuatkan kita say yes, saya nak jumpa awak, saya nak tahulah pasal benda ni. So the same way you reverse it, that is the same thing yang you should tell to your customers, untuk tangkapkan minat diorang sebenarnya. Kan, contohnya pasal yang apa medical, contohnya saya dah terfikir skrip pasal medical yang dibagi tahu pagi tadi kan. Kita cakap kat customer, I want to see you because Prudential just announced something very very big.
And I cannot tell you over the phone. I need to see you very very soon. You tell me when you are free, I will see you now. Contohnya Dik. Macam tu Barulah dia semangat jumpa. Ya ke dah? Kita apa ni? Tak boleh sembang dalam telefon. Nak kena jumpa. Orang kata nak bincang juta-juta, mana ada orang bincang dalam telefon. Nampak Didi pun dah boleh catat lah dekat rumah tu. Dah tahu dah apa yang boleh guna. Okey, ada lagi satu soalan, tapi soalan ni simple je dah. Apa nama, bila kau prospek perkenalkan diri dari Purubase yang Takaful, memang tak kena block ke? Okey, ini soalan orang kata je selalu ditanya lah. Tapi tak apalah kalau dia tak nak layan kita, Dik. Kat Malaysia ada 34 juta penduduk. Kalau setakat seorang tak layan, kita masih ada jumpa orang lain. That is why saya cakap tadi, law of large numbers. Kalau seorang tak nak pada kita, banyak orang lain yang kita boleh jumpa. We provide services to people who wants that service. Kalau people reject that service, we cannot do anything. Takkan kita nak paksa dia pula, jumpa aku juga, aku demand jumpa kau. Takkan macam tu kan. So as long as we offer our services to people and people reject us, itu hak dia. Tapi kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai penasihat takaful. Itu yang penting. Kenapa kita nak orang kata tipu ataupun kita nak tak reveal diri kita kan? Dan memang kita kerja untuk Prudential. Takkan saya nak cakap benda lain, saya kerja untuk orang lain. So saya cakap je, saya daripada Prudential BSN, dan tujuan saya call hari ini adalah untuk berkongsi tentang plan-plan manfaat-manfaat takaful yang ada. Sekiranya Encik tak pernah dengar, sekiranya Encik tak pernah tahu. So bila saya jumpa Encik, saya nak offer services saya. Mana tahu saya boleh bantu dalam apa-apa yang Encik perlukan. So mungkin ada benda yang Encik nak clarify ke apa ke. So kita offer services kita pada customer. And this thing is normal to any services. You pergi pada bank, kalau banker offer services, you tak nak, dia nak cakap apa? Takkan dia nak paksa juga. Sama juga dengan services yang lain. So it's okay if people reject you or people don't want you. It's completely normal. That is why law of large numbers, you approach the next people. Orang seterusnya. Masih ramai orang dekat luar sana perlukan perkhidmatan kita. Jangan kita tengok pada seorang itu sedangkan ada berjuta lagi di belakangnya. So kita can focus on the remaining people out there. I think Maisara, if you cuma ada 30 nama dan you tak cuba untuk dapatkan new names untuk tingkatkan you punya jumlah shooting list you, memang you akan risau kena block ni. Tapi kalau you ada a lot of people, you cuba untuk tambahkan lagi shooting list you kepada 80 untuk satu hari ataupun satu minggu ataupun 100, 200, insyaAllah you tak risau kalau 1-3 orang akan block you because ada lagi ramai. That's why I think yang paling penting, we go back to basic. Dalam sales, you kena ada law of large number, and ini merupakan you punya tagline untuk you apply dalam you punya sales pada bulan Januari. Okay, so Dam, nampaknya macam ada one last question lah. One last question ini mungkin a bit deep kan. Apa yang tuan bicara tentang hibah takaful, ayat deep ke apa ke, anything lah, macam mana you share. Okay. So dia macam ni. So first thing first, bila you nak present apa-apa pada customer, alright, saya tak boleh cakap specifically about hibah takaful. First thing first, you kena buat analysis of your customer. Alright, daripada analysis of your customer, di situ you tahu apa yang dia perlukan. Termasuklah hibah takaful sekiranya dia perlukan hibah takaful. So bila kita membuatkan analisis, kita akan cakap tentang customer itu sendiri. Sekiranya dia tidak mempunyai perancangan ataupun apa-apa perlindungan hibah takaful ke medical dan sebagainya, apa akan terjadi kepada dia. Dan that is a fact. Sebab kita berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada analisa yang kita lakukan. So dekat situ saya tak ada ceritakan tentang perkara-perkara lain ataupun orang lain ataupun contoh-contoh lain. Kita gunakan dia as an example because itulah yang akan berlaku pada dirinya sekiranya dia tidak menyediakan apa-apa perlindungan, especially hibah takaful. So daripada analisa itulah sendiri kita boleh orang kata dah cukup deep dah sebenarnya. Sebab dia akan sedar kalau dia tak buat apa-apa perancangan, dia yang akan kena benda tu. So daripada situ dia akan ada kesedaran yang sangat tinggi untuk mengambil plan itu bersama dengan kita lah. So tak perlu risau dah untuk kita nak orang kata memberi kesedaran daripada aspek lain. Dekat situ sendiri pun dia dah nampak kepentingan untuk mempunyai hibah takaful. So macam saya, simple. Analyze your customer, identify the problem and provide the solution. Simple step.
From Paling there penting kena they fact will know. finding. Kena fact finding adik. Kena fact finding betul-betul. Because kita macam tu, kita tak boleh jual sebarangan. Kita selalu cakap ibarat kita doktor dia kan. Bila kita pergi klinik, doktor akan tanya 1,001 soalan. Jarang saya pergi klinik, tiba-tiba doktor masuk, saya duduk kan. Doktor kata, awak denggi ni. Takkan tentu. Mesti dia akan tanya soalan tu. Awak sakit kat mana? Buka mulut, tunjuk lidah, baring, saya nak tekan perut. Macam-macam lah dia buat kan. Untuk dia tahu sakit apa yang kita lalui. Daripada situ, baru dia akan memberikan diagnosis. Ataupun kalau dia tak tahu, dia akan refer kita pada pakar. Sama juga macam kita. We need to identify the problem of the customer first before we provide the solution yang diorang perlukan. Itulah cara yang terbaik untuk kita menjual apa-apa produk sekalipun kepada pelanggan-pelanggan kita. So dengan itu memudahkan lagi closing ratio kita lah. Baik. So tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, itulah kita punya sesi perkongsian pada malam ini. Saya ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Wan Adam kerana sudi untuk meluangkan masa beliau bersama-sama dengan kita pada malam ini.